والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير وبعد. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan izin daripada Allah dapat kita sama-sama berkumpul pada petang ni untuk meneruskan bacaan kitab Is'a' At-Tariqal Munir fi syarhi qasidati Isma' wa la taghtarir karangan Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain rahimahullahu taala yang telah saya terjemahkan kitab tersebut. Pada bait yang ke-8 disebut oleh Al-Imam, was-sabri wal-hilmi wal-afafi wal-karami. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala juga antaranya ialah dengan melazimi sabar, wal-afaf, dan juga afaf iaitu yang kedua al-hilm, iaitu tetap pendirian pada tiada padanya paksaan serta kebencian. Al-afaf yakni menahan diri daripada perkara yang dipandang buruk oleh syarak dan boleh menjatuhkan maruah diri. Wal-karam iaitu bersifat dengan pemurah. Atqal wara akramul wara litastami'i. Hamba yang paling bertakwa adalah semulia-mulia hamba, maka dengar dan terimalah apa yang aku sebutkan, kerana padanya terdapat faedah. Apa makna at-taqi? Bila disebut atqal wara, yakni hamba yang paling bertakwa adalah semulia-mulia hamba, maka yang paling jelas, yang paling bertakwa adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dibincang tentang makna taqi maknanya al-alim billah, al-muwadhibu ala al-wuqufi bibabih. Jadi taqi adalah orang yang alim billah dan yang berterusan berada di depan pintunya Allah. Al-mutaqarribu ila janabih, yang sentiasa menghampirkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebahagian para ulama mengatakan bahawa maksud taqwa an yajtanibal 'abdu al-manahiya wa ya'ti bil awamiri wal fada'ili wa la yaghtarru wa la ya'man. Yani hamba menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang. An yajtaniba al-'abdu al-manahiya. Yani perkara yang dilarang dijauhkan oleh hamba, wa ya'ti bil awamiri wal fadaili, dan mendatangkan hamba tersebut dengan suruhan Allah, wala yaghtarru wala ya'man, dan dia tidak maghrur, tidak tertipu dengan anugerah yang Allah Ta'ala berikan, dan tidak berasa aman dengan uqubah, dengan sebab dosa yang dia lakukan tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hamba yang ini maksud taqwa. Fa in ittafaqa an yartakiba manhiyan la ya'man wa la yattakil. Ketika mana dia melakukan perkara yang terlarang, dia tidak berasa aman daripada dijatuhkan hukuman, dan wala yattakil, dan dia juga tidak berputus asa daripada memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, bal yutbi'uhu bihasanatin, bahkan diikuti dengan kejahatan dan kesalahan yang dia lakukan dengan melakukan kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ittaqullah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa qaliqin nas biquluqin hasan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bertakwalah kamu kepada Allah dalam apa jua keadaan sekalipun, dalam mana tempat sekalipun, secara bersendirian, secara beramai-ramai, di depan orang, belakang orang dan sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah. Fattaqullah
Dan kemudian apa kata Nabi SAW? Ittaqu haitsuma kuntum fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikuti keburukan yang kamu lakukan dengan melakukan kebaikan, karena kebaikan yang dilakukan tersebut akan menghapuskan keburukan yang dilakukan. Ini Al-Imam Sayyidi Ma'ul Ainain mentarifkan taqwa dengan ta'rif yang sebahagian para ulama mentarifkan taqwa dengan ta'rif yang syamil, kamil, yang sempurna, yaitu menjauhkan hamba daripada yang dilarang, mendatangkan hamba tersebut dengan yang disuruh oleh Allah, tanpa berasa tertipu dengan apa yang dia lakukan. Kalau dia banyak melakukan salat, banyak berpuasa, banyak melakukan sedekah, dia tidak rasa ini adalah tanda bahawa dia orang yang bertakwa. Wala ya'man, dan dia tidak berasa aman kata dengan amalan yang dia lakukan menyebabkan dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala, karena la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalih. Karena seorang tidak akan masuk di dalam syurga dengan amalnya. Kata sahabat pada para sahabat kepada Nabi SAW, wala anta ya Rasulullah, kamu juga begitu ya Rasulullah, kata Nabi, wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Ya, melainkan aku juga Allah Subhanahu wa taala meliputiku dengan atau menutupiku dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa in ittafaqa an yartakiba manhiyan, kalau dia melakukan perkara yang manhi, ini ittafaqa ala qada'illahi subhanahu wa ta'ala wa qadarih. Maksudnya Allah telah mentakdirkan kata dia melakukan maksiat, maka dia tidak juga berasa aman dengan maksiat yang dia lakukan daripada dijatuhkan hukuman oleh Allah. Wala ya'man wala yattakil, dan dia tidak akan rasa putus asa. Bal yutbi'uhu bihasanatin, bahkan dia akan mengikuti amalan yang dia lakukan tersebut ataupun kejahatan dan keburukan yang dia lakukan tadi dengan melakukan kebaikan. Wa yuzhiru alaihi taubatan wa nadamatan, dan dia akan menzahirkan taubat dan penyesalan. Wa man irtakaba manhiyan wa lam yatub fil hal wattakala 'ala al-muhlah wa gharrahu tulal amal falaysa bimuttaqin. Jadi orang yang melakukan perkara yang dilarang, kemudian dia tidak bertaubat seketika itu juga, dan kemudian wattakala 'ala al-muhlah, kemudian dia kata tak apalah, nantilah saya akan buat, maksud ditangguh-tangguh, falaysa bimuttaqin, ini bukan orang yang bertakwa. Kenapa? Li'anna al-muttaqiya lam yatruk ma umira bih, karena orang yang bertakwa dia tak akan tinggalkan yang diarahkan kepada orang yang berdosa untuk bertaubat. Jadi kalau dia bertakwa, adakah syarat takwa tidak melakukan dosa? Tak semestinya. Karena kita manusia, kullu bani Adam qatta' wa khairul qatta'in tawwabun. Maksudnya yang terbaik di kalangan hamba anak Adam ini adalah yang sentiasa bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maknanya tidak syarat muttaqi tidak melakukan dosa. Melakukan dosa tapi cepat juga melakukan arahan Allah, iaitu taubah. Itu syarat dia. Wa yatruk ma naha anhu wa huwa ma'a dhalika khashin lillahi khaifun minhu la yashtaghil bi ghairillah. Dia meninggalkan larangan Allah, dalam masa yang sama masih lagi takut dengan perkara yang dia tidak sangka. Dan dia sentiasa berharap moga Allah ampunkan dia. Yang itu. Ini orang yang bertakwa. Bukan dia tak buat dosa, dia rasa dia yang paling hebat, orang lain semua berdosa, dia yang paling kemah, orang lain semua tak kemah. Tak. Ini bukan orang yang bertakwa. Fa inil tafata lahzatan ila nafsihi wa ahlihi wa waladihi ja'ala dhalika dhanbahu wastaghfara minhu wa jaddada lahu taubatan. Kalau dia tidak memandang dan tidak memikirkan dan tidak menghadirkan zikrullah ataupun ingatan dia terhadap Allah pada ketika itu, maka ataupun dia fikirannya pada ketika tersebut menerawang ke arah dirinya sendiri, ke arah keluarganya, ke arah anak-anaknya dan sebagainya, maka sebenarnya dia telah yashtaghil bi ghairillah. Dia telah menyibukkan dirinya dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Ini kalam ahlillah. Kalam ahlillah. Ada seorang mengatakan bahawa adakah kita ni lupa dengan Allah Ta'ala? Dia kata tak lupa.
Macam mana kita tak lupa Tuhan, dia kata? Ada orang lupa dengan diri dia. Kalau kita tak lupa diri, maknanya kita ingat dengan Tuhan. Mungkin Allahumma salli ala Muhammad. Mungkin kalam dengan maksud yang lain, Allahu a'lam. Tapi kalau dengan yang disebut oleh Maulana Syekh Sayyidi Ma'ul Ainain, tak mengingati diri sendiri, melihat kepada diri sendiri dan menganggap bahawa diri sendiri ini akan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kebodohan sebenarnya. Dan dia hakikatnya sedang melupakan Allah Subhanahu wa taala. Faham? Beza dengan hadis Nabi dengan sebahagian kalam para ulama yang mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya bahawa dia mengenal Tuhan, makna man arafa nafsahu bidzulli arafa rabbahu bil karam. Siapa yang mengenal dirinya dengan kehinaan, maka dia akan kenal Allah Ta'ala dengan kemuliaan. Wa man arafa nafsahu bidda'fi arafa rabbahu bil ghina atau bil quwwah. Maka dia akan kenal Allah Ta'ala dengan kekuatan. Kalau dirinya lemah, maksudnya apa dia? Melihat diri, mengingat diri dengan maksud ingat dirinya dalam keadaan yang bertentangan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Agung, saya Maha Hina. Itu baru betul. Tapi duk ingat saya orang yang ingat Allah, saya orang yang ingat Allah, ni bukan ingat Allah sebenarnya. Ini ingat dengan dirinya dan merasa bahawa dirinya yang paling ingat Allah, orang lain semua tak ingat Allah. Tamam. Dan Allah Ta'ala Nabi SAW menyebut di dalam hadis, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum. Dalam hadis disebut, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Dan satu riwayat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kepada rupa gambaran wajahmu dan juga hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sebaliknya Allah melihat kepada hatimu dan juga amalmu. Hadis dalam Sahih Muslim. Dan ayat Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut apa dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Apa makna ayat tadi? Sebahagian ulama kata al-Imam Fakhruddin Ar-Razi radhiyallahu taala anhu, al-muradu bil ayati wajhan. Maksud ayat inna akramakum indallahi atqakum, maknanya apa dia? Yang pertama, anna taqwa tufidul ikram. Anna taqwa tufidu al-ikrama. Maksudnya taqwa akan menghasilkan ikram. Inna akramakum indallahi atqakum. Maksudnya taqwa menghasilkan kemuliaan. Yang kedua, annal ikram yurithu taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi disebut sini al-ikram yurithu taqwa. Maksudnya orang yang dimuliakan ini akan diwariskan kepadanya taqwa. Maksudnya dimuliakan dia untuk apa? Untuk diwariskan takwa kepadanya. Ada makna macam tu. Kama yuqal al-mukhlisuna ala qatar. Maka yang paling masyhur apa dia? Yang paling masyhur adalah al-awwal, iaitu takwa akan menghasilkan al-ikram. Inna akramakum indallahi atqakum, maknanya bertakwa tersebut akan menghasilkan ikram ataupun kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebahagian orang berkata at-taqwa minal a'mal. Taqwa kan termasuk daripada amal. Wal ilmu asyraf. Ilmu lebih mulia daripada at-taqwa. Kalau ikut pandangan tadi, kenapa? Karena Nabi SAW sebut dalam hadis, faqihun ashaddu ala syaitan min alfi abidin. Dalam riwayat, la faqihun wahidun ashaddu ala syaitan min alfi abidin. Maksudnya seorang faqih itu lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 abid. Jadi, di sini menunjukkan bahawa al-ilm aula minat taqwa. Karena taqwa minal a'mal. Karena di sini ditafsirkan abid tadi dengan makna amil, orang yang beramal. Yang sentiasa beramal dengan orang yang berilmu. Mana yang lebih aula? Maka dalam hadis ini menunjukkan faqih itu lebih aula daripada alfi abid, 1000 ahli amal. Baik, amal yang faqih yang macam mana yang dimaksudkan di sini? Kata al-Imam
Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu, dimaksudkan dengan ilm di sini adalah, atau fiqh di sini adalah al-ilmu atau ilmu tariqil akhirah, ilmu tentang jalan akhirat, wa ma'rifati daqaiqi afatin nufus, dan mengetahui tentang halusnya perkara-perkara yang merosakkan jiwa dan peribadi seseorang. Maksudnya ilmu tasawuf. Jadi fiqh yang dimaksudkan di sini adalah tasawuf. Ya, bukan, kata Imam Al-Ghazali, la tafri'atit talaq. Bukan cerita bab talak, wal li'an, was salam, wal ijarah. Bukan cerita bab li'an, bukan bab salam. Nah, dalam bai'us salam ataupun bab ijarah. Nah, bukan itu sebenarnya maksud yang hakiki bagi faqih. Maksud sini, faqih dari segi istilah para ulama, sahabah dan juga para awliya dan salafus salih yang terdahulu dengan makna ahlil amal. Nah, ahlil ilmi wal amal. Jadi di sini difaham, la faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Maknanya apa dia? Maknanya ini faqih yang amil. Orang yang faqih dan dia beramal dengan ilmunya. Bukan hanya reti tentang ilmu fiqh, tapi tidak beramal dengan ilmunya. Ini lebih ditakuti oleh syaitan daripada alfi 'abidin yang hanya beramal tetapi tidak dengan ilmu yang mendalam seperti faqih. Jadi kalau kita faham yang begitu, makna di sini tetaplah akan hasilkan takwa juga di situ. Maka dijawab oleh para ulama, hadis tadi, at-taqwa hakikatnya adalah thamaratul ilm. Taqwa adalah buahnya ilmu, hasilnya ilmu. Kerana Nabi kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takutkan Allah di kalangan hamba-hambanya adalah para ulama. Fala taqwa illa li'alimin. Tidak ada taqwa melainkan kepada alim. Maka taqiyul alim, orang yang bertakwa dan alim ini, maka ilmunya akan berbuah. Manakala alim yang tidak bertakwa pula, kasyajaratin la samara laha, pokok yang tidak ada buah. Lakin asyajaratul musmirah ashrafa atau ashrafu, ashrafa min allati la tusmiru bal hiya hatabun. Bahkan pokok yang berbuah itu sudah tentu lebih mulia daripada pokok yang tidak berbuah. Bahkan pokok yang tidak berbuah lebih sesuai dibuat apa? Kayu api. Jadi ini adalah sebagai isyarat kepada orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, maka akan menjadi kayu bakar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan itu disebut oleh Sahibuz Zubat. Apa dia kata? Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang alim yang tidak beramal dengan ilmunya, maka dia akan lebih dahulu diazab daripada ubadil wasan. Sebab itu alim yang tidak beramal dengan ilmu ini dibimbangi dengan su'ul khatimah. Apa makna alim tidak beramal dengan ilmu? Kata para ulama, alim yang tidak beramal dengan ilmu dengan maksud melakukan yang bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan berterusan dengan perkara tersebut. Itu maksud tidak beramal dengan ilmu. Jadi sya'nul ilm ini, perkara ilmu ni benda yang berat. Ada orang dia rasa seronok dan bangga dengan ilmu. Ya, ilmu tashrif, kemuliaan. Ilmu juga boleh menjadi sebab kecelakaan ketika orang tadi tidak beramal dengan ilmunya. Jadi adakah disebabkan tu kita kena jahil? Tak, jahil juga lebih dicela. Maka disuruh kita belajar. Untuk apa? Untuk kita takut dengan Allah. Untuk kita dapat dan tahu jalan bagaimana untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tidak akan mampu sampai kepada jalan redha-Nya Allah melainkan dengan ilmu. Ilmu sahaja yang akan membawa kepada perkara tersebut. Al-Imam Hasanul Basri radhiyallahu taala anhu mengatakan, innamal faqihul amil bi'ilmihi. Faqih yang beramal dengan ilmunya, yang dimaksudkan dalam hadis, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ini hadis yang dimaksudkan kepada siapa? Kepada faqih yang beramal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang
diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia orang yang alim, orang yang baik, yufaqihu fid din, maka Allah taala akan faqihkan dia dalam agama. Tamam? Jadi sebagai maksud hadis ni juga apa dia? Orang alim ini adalah pilihannya Allah. Jadi kalau kita diberikan faqih dalam agama, faqih agama di sini dengan makna belajar dengan menuruti sistem dia. Bukan hanya sekadar pakai baju seperti para guru, ustaz, maka dipanggil ustaz. Bercakap pasal agama sikit, tulis dalam Facebook tentang agama, tentang kecintaan dia kepada agama, tentang para ulama, tentang itu, tentang pandangan ini dan sebagainya, terus dianggap sebagai ustaz. Jadi gelaran ustaz dan juga gelaran guru ni kadang diberikan sewenang-wenangnya pada zaman sekarang. Menyebabkan orang bermudah-mudah. Tidak perlu tuntut ilmu, tidak perlu untuk dia nak bersusah payah. Cukup sekadar dia tengok dan dia nukilkan kalam para ulama dan akhirnya dia juga dianggap sebagai wahid minhum. Salah seorang daripada ulama. Ini adalah bala dan ujian pada akhir zaman sehingga menyebabkan umat ini jadi terhuyung-hayang, orang panggil apa, hairan, dan juga jadi tahayur, jadi pening, tak tahu mana satu yang patut mereka ikut. Akhirnya yang merapu-meraban pun dianggap sebagai guru, yang akidah tidak betul pun dianggap sebagai guru, dan kemudian yang berpakaian seperti guru sahaja pun dianggap guru. Maka akhirnya tidak ada panduan. Itu banyakkan salawat kepada Nabi SAW. Anak-anak muda jangan terlalu seronok sangat dengan pujian dan juga dengan gelar yang orang beri kepada kita. Cukup dengan sekadar kita mengenal diri kita siapa dan kemudian kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaturkan dan menyusun kehidupan kita ni dengan jalan agama Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sebut man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tamam? Jadi jangan seronok sangat. Ini zamanlah zaman kemudahan, zaman mudah sungguh, semua benda mudah. Lebih-lebih lagi kata Maulana Syekh Usamah Al-Azhari, bila mana diasingkan istilah di antara ad-du'ah dengan alim. Zaman dulu nak digelar alim, nak digelar da'i, perlu melalui terlebih dahulu jalan alimiyah dengan ilmu dahulu. Baru jadi da'i. Zaman sekarang terbalik. Zaman sekarang terbalik. Bila terbalik ni? Bila mana ditulis kitab tentang muwasafatid du'ah. Muwasafat penda'i ataupun pendakwah di jalan Allah. Walau tidak ada ilmu, terus disebut ni sifat-sifat pendakwah. Nahnu du'a, disebut pada umat ni semuanya pendakwah yang dengan maksud istilah. Ya, dakwah dengan makna am, semua orang bercakap yang baik, jumpa dengan masyarakat, beramal dengan akhlak Islam, iaitu am. Ni da'i dengan makna yang khusus, iaitu yang menyeru tentang agama Allah, bercakap tentang agama. Semua sekali ni sekarang dah tidak ada lagi kehormatan. Diberi kepada siapa sahaja. Zaman dulu nak jadi da'i mesti alim dulu. Alim baru da'i. Sebab tu kalau di Al-Azhar Al-Sharif satu ketika dulu, setelah menghabiskan syahadah alimiyah, baru ada satu lagi syahadah dipanggil syahadah untuk dakwah. Untuk masuk ke dalam bidang dakwah dan kemudian untuk menjadi da'i, khatib dan sebagainya. Dia ada latihan khusus pula. Selepas mana dia belajar ilmu-ilmu yang sepatutnya dipelajari. 12 bidang ilmu dalam Islam yang dipelajari di madrasah, di pondok, di pusat pengajian Al-Atiq, madrasah-madrasah Atiqah yang ada di seluruh dunia, di mana-mana mazhab sekalipun, Maliki, Hanafi, Syafi'i, di Al-Azhar Al-Sharif. Yang dipelajari apa dia? 12 bidang ilmu. Setelah menghabiskan masa puluhan tahun dengan pengajian tersebut, barulah mereka akan lonjak pula sama ada dia nak jadi seorang yang faqih, mengajar, menulis, atau nak jadi satu lagi, alim dan juga da'i. Da'i maksud dia akan ambil satu lagi bidang, bagaimana pula untuk menjadi da'i. Sekarang terbalik. Sekarang dia ada da'i sahaja. Dibezakan pula, ni da'i, ini alim. Dibezakan macam tu. Akhirnya rosak umat ini disebabkan kerana permainan istilah tadi, yang sehingga menyebabkan sekarang lebih berat lagi, sampai orang tak boleh nak beza dah. Semua orang dipanggil alim.
Ini alim, ini alim, ini alim. Akhirnya bercakap semua benda. Semua nak keluar fatwa. Semua nak bercakap benda yang sepatut dia cakap pun dia bercakap. Jadi akhirnya menyebabkan kerosakan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah Taala lindungkan kita semua daripada perkara tadi. Amin ya rabbal alamin. Tamam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada para muttaqin dengan pelbagai kemuliaan. Disebut oleh sahib Nataijul Afkar bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan para muttaqin dengan pelbagai karamah. Yang pertama antaranya adalah ilmu. Allah Taala memuliakan mereka dengan ilmu. Disebut oleh Allah Taala wattaqullah wa yuallimukumullah. Dan kemudian yang kedua Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka dengan aqibah, iaitu balasan yang baik kepada mereka. Wal aqibatu lil muttaqin, iaitu apa dia? Al jannah. Ini diberikan syurga kepada muttaqin. Dan surah Al-A'raf ayat 128. Jadi sini menunjukkan bahawa aqibatuhum mahmud, mahmudah. Maksudnya penghujung bagi orang yang bertakwa adalah suatu yang terpuji. Iaitu masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kemuliaan yang Allah Taala beri kepada al-muttaqin al-irfan. Irfan, iaitu apa dia irfan? Kata Sayyidina Sahal radhiyallahu anhu, yakni nur fil qalb. Irfan maksudnya nur, cahaya di dalam hati, yufarriqu bihi bainal haqqi wal batil. Yang boleh dia bezakan antara yang hak dan batil. Allahumma nawwir qulubana. Amin ya rabbal alamin. Lepas tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut apa dalam surah Al-Anfal ayat 29? Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ini irfan. Kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Kamu boleh, ini diberikan kepada kamu irfan, iaitu nur fil qalb. Cahaya dalam hati yang boleh menyebabkan kamu membezakan antara yang hak dengan yang batil. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Dengan makna yang lain apa dia? Allahumma arzuqna taqwa. Ya Allah, berikan kami taqwa sehingga kami boleh mengenal ini taqwa, ini yang baik dan kami boleh ikut dia. Dan kami menganggap ini yang baik. Zaman sekarang zaman talabbus. Zaman berlakunya kecelaruan. Kita tak pasti yang mana betul, yang mana tak betul. Melainkan ketika kita bersama dengan para guru, bersama dengan para arif billah, bersama dengan para masyayikh, bersama dengan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan orang-orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dibimbing oleh Allah dan berkat Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh baginda Rasul sendiri. Amin ya rabbal alamin. Ar-rabi'ah, yang keempat apa dia? Karamah kepada muttaqin, mahabbatullahi ta'ala lahum. Diberikan kepada mereka kecintaan Allah. Sebab itu disebut dalam Quran, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Yang kelima, kelebihan kepada orang yang bertakwa apa dia? Nasruhu ta'ala lahum. Allah menyelamatkan mereka. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innallaha ma'al ladhina attaqaw walladhina hum muhsinun. Jadi Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, guru al-Imam Syafi'i, ay ittaqullah fima nahahum anhu wa ahsinu fima amarahum bihi. Kamu bertakwa kepada Allah, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah daripada terhadap perkara yang dilarang, dan ahsinu fima amarahum bihi, dan lakukan yang terbaik dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, apa dia kelebihan dan juga karamah yang Allah Taala beri kepada ahli tuqa? Al-hasanah, diberikan kepada mereka kebaikan. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ladarul akhirati khair. Diberikan mereka kebaikan. Yang ketujuh, karamah yang mereka dapatkan an-najah. Dalam Quran Allah Ta'ala menyebut summa nunajjil ladzina taqaw. An-najah apa dia? Kejayaan. Diberikan kejayaan kepada mereka. Yang ke-8, rukubun nuqi minal qubur ilal qusur. Menaiki unta daripada kubur menuju ke khusur. Menuju ke mana? Menuju ke syurganya Allah Subhanahu wa taala, ke istana syurga yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut, yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda.
Hari yang mana golongan muttaqin mereka akan berbondong menuju kepada Allah wafdan, ay rukbanal ibil. Rukbanan 'alal ibil. Ayat ni dalam surah Maryam ayat 85, yauma nahsyurul muttaqin. Hari dikumpulkan golongan muttaqin ila Rahman, yakni mereka maksudnya bergerak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala wafda. Wafdan dengan makna apa? Rukbanan 'alal ibil. Maksud mereka akan dinaikkan di atas unta. Lepas tu disebut antara kelebihan ahli syurga nanti, orang-orang yang bertakwa, rukubun nuq minal quburi ilal qusur. Maksudnya mereka dikeluarkan daripada kubur, dinaikkan mereka di atas unta, ada kenderaan. Yang kita baca dalam hadis, orang-orang di padang mahsyar nanti kan akan ada yang berkenderaan, ada yang berjalan dengan perutnya, ada yang berjalan dengan apa ni sampai mempanggil apa? Tenggelam dengan dengan nanah dan juga darahnya, dengan peluhnya. Kenapa orang yang bertakwa tidak berpeluh? Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani radhiyallahu taala anhu mengatakan hikmah kenapa ahlu tuqa di akhirat nanti di padang mahsyar sebahagian ada yang tenggelam dalam peluhnya. Dan ahli taqwa, orang yang diberi kelebihan oleh Allah dengan martabat mereka ni, para anbiya, salihin, syuhada, siddiqin dan semua ni, mereka tidak berada dalam peluh tersebut. Sedang mungkin orang tu di sebelah dia dalam keadaan tenggelam dalam peluh, dia duduk di sebelah tak ada apa. Kenapa dibezakan peluh tadi? Karena kata ulama, orang yang tidak pernah berpeluh, kata Sayyidina Abdul Wahab Sya'rani, orang yang tidak pernah berpeluh di dunia dengan ibadah, maka peluhnya nanti akan mengalir dan menenggelamkan dia di akhirat. Manakala orang yang dah berpeluh di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan takutkan Allah, peluhnya, air matanya, darahnya dikeluarkan di jalan Allah, dan seluruh jiwa peribadinya diserahkan kepada Allah, maka di akhirat tidak ada lagi peluh yang mana akan menenggelamkan dia. Tamam? Ini wajhul jamil yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Sya'rani, seperti yang disebutkan oleh sebahagian para salihin. Yang ke-9, mereka akan mendapatkan karamah. Karamah iaitu disebut dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Dan yang ke-10, al-qabul. Mereka akan diberikan penerimaan. Allah menerima mereka. Sebut dalam Quran, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Ta'ala menerima daripada, tidak menerima Allah Ta'ala melainkan daripada apa? Sesungguhnya Allah hanya menerima daripada orang yang bertakwa. Tamam? Yang ke-11, wiqayatul azab. Dijaga mereka daripada azab. Itu dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Tur, ayat 17 hingga 18, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Innal muttaqina fi jannatin wa na'imil muttaqin. Wa na'iminil muttaqin. Fakihina bima atahum rabbuhum wa waqahum rabbuhum adzabal jahim. Yang ke-12, jiwarullahi ta'ala. Mereka akan mendapatkan perhatian Allah Subhanahu wa taala sehingga diberikan kedudukan yang mulia. Itu dalam Quran, dalam surah Al-Qamar, Allah Ta'ala sebut innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Kan ayat tu kan? Surah Al-Qamar. Jadi mereka akan berada di tempat yang mulia, diletakkan oleh Allah di tempat yang agung di akhirat nanti. Yang ke-13, mereka akan diberikan pengeluaran, makhraj, dikeluarkan daripada kesusahan. Itu dalam surah At-Talaq Allah Ta'ala sebut, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada orang pernah tanya dekat Pak Sumit, saya duduk dalam majlis waktu tu, ada seorang ni datang. Dia kata, Pak Su, macam mana nak beramai dengan ayat 1000 dinar ni? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kita nak beramai macam mana? Jadi ingat Pak Sumit akan bagi tahu, baca 300 kali, lepas tu doa, insya-Allah kaya. Pak Sumit kata apa? Hak dalam ayat tu kena beramai. Apa dia? Takwa tu lah. Takwa yang tu dapat dah semua tu. Tapi kalau yang tu tak boleh nak beramai, nak dapat macam mana? Tak boleh dia kata. Nak beramai dengan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Syarat dia apa dia?
yattaqillah. Kan tu syartiyah tu. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jawab syarat dia apa dia? Baru yaj'al lahu makhraja. Kalau tak takwa, nak bagi syarat macam mana keluar daripada benda-benda yang susah. Jadi macam mana kita nak keluar daripada COVID ni? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa. Masalah kita dah kurang takwa. Masjid tak buka. Jumaat tak lepi. Kotlah kampung yang ada orang panggil apa, masyarakat dah orang panggil tidaklah terlalu tak terkeluar mana. Semua kan dah PKP tutup apa semua sekali kan. Kotlah mereka nak bagi juga 40 orang cukup dalam masjid tu. Kurang-kurangnya. Ataupun dicukupkan dengan kapasiti masjid. Dengan SOP yang telah ditetapkan tanpa melanggar SOP. Balik kampung apa semua kali. Padahal masjid tak pi. Tapi kedai buka. Boleh pi kedai. Ya, kita tak kata apa ni, kedai keperluan Ustaz, masjid tak keperluan. Tak, masalah ni dah panjang sangat dah. Dan kemudian tak adakah jalan penyelesaian yang lain? Kalau di tempat-tempat yang masih lagi terkawal, takkan masih lagi dijalankan SOP yang sama kepada tempat-tempat yang berbeza. Macam tempat di kampung contohnya. Yang tak ada isu, tidak ada kes. Dan kita tahu kata orang kampung kita yang datang. Payah sangat minta IC kampung tu sendiri. Maksud dia ni memang mukim, bukan mukim. Mustautin di kampung tersebut. Baru boleh hadir di masjid. Hadir ke masjid pada waktu tu. Tu imam kenal lah. Ini tak bagi juga. Tak bagi boleh pergi masjid. Akhirnya orang dah jadi ni. Dah dekat 2 bulan. 2 bulan tak pergi masjid untuk solat Jumaat. Itu Jumaat saja. Tu kira solat waktu lagi. Hak biasa pergi masjid, tak biasa pergi masjid. Macam tu jugalah. Ni hak boleh buat solat jemaah dan sebagainya. Alhamdulillah. Yang tinggal terus jemaah. Patutnya difikirkan dengan baik masalah tersebut. Orang bunuh diri. Orang tekanan hidup dan sebagainya. Kenapa? Kerana tidak ada takwa. Itu saja masalah dia. Kalau yang bunuh diri, yang gantung diri adalah orang yang bukan Islam, kita tak heran. Tapi kalau yang bunuh diri tadi orang Islam, kenapa jadi macam tu? Kerana tidak ada takwa. Kerana tidak ada sandaran. Kerana tidak ada bimbingan. Sepatutnya umat ni dibimbing hati mereka. Orang yang dibimbing hati dia tak akan rasa sempit langsung dalam hidup dia. Kenapa? Kerana dia dengan Rabb, dengan Tuhan dia yang Maha Agung. Kalau dia dengan dunia, dia akan sempit. Tapi kalau dia dengan Tuhan dia, pemilik kepada dunia dan isinya, dia tak akan sempit pada waktu tu. Okay tak? Kita kalau berjalan dengan seorang yang kita rasa yakin dengan kemampuan dia. Dia ni memang pakar betul dalam seni bela diri. Kita nak pergi jumpa dengan something mana ni. Kita tahu dia ni memang tak pernah kalah lawan. Kira kita jalan dengan Khabib lah ni. Nurmagomedov. Dia contohnya dia abang kita ke, adik kita ke, pakcik kita, dia muda pada saya. Ya. Kira dia kata macam kira saudara rapat lah. Ada orang nak buat kita. Khabib duk ada lah kereta waktu tu. Kita rasa apa waktu tu? Dia something turun bawa main kayu. Kata keluar. Oi, nak tibai kita. Khabib duduk dalam kereta. Kita rasa apa tu? Tak ada masalah. Petik jari Khabib keluar. Tu kalau kata ni lah. Khabib duduk depan. McGregor belakang. McGregor kena sepupu dia. Contoh. Dua-dua yang juara apa ni. Orang panggil apa? MMA. Duduk belakang ni. Semua geng-geng kaki lawan ni. Duduk belakang dia. Lepas tu beruang Khabib duduk sebelah. Tu kita nak buat apa waktu tu? Kita akan rasa lapang dunia ni. Something mana nak main? Sila main. Tak ada masalah. Kemah lah. Tidak. Kenapa? Kerana dia ada dengan yang dia yakini pada waktu tu. Jadi kalau dia seorang waktu tu. Dia seorang. Dan dia pula tak ada apa. Ada dia je. Dengan alat-alat dia. Jadi nak buat macam mana waktu tu? Dia akan rasa sempit. Dia akan rasa susah. Dia akan rasa takut. Macam tu kita. Kalau kita di dalam alam ni, duduk dalam rumah walaupun sempit rumah kita, yang berada pada waktu itu dalam hati kita adalah Rabb. Nabi SAW. Tak akan sempit kita. Karena kalau kita sempit, baca tentang Rasulullah. Tak akan sempit kita. Tapi kenapa jadi macam tu? Bukti kata umat ini tidak ada panduan yang berlaku perkara tersebut. Tak kira yang tension, yang jadi benda-benda yang tidak elok dalam keluarga, hanya kerana masalah dunia. Kenapa jadi macam tu? Karena ni keterikatan dia dengan Nabi SAW, keterikatan hatinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya kurang.
Jadi moga Allah Ta'ala lindungkan kita daripada semua perkara tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, Allah mastur. Moga Allah Ta'ala tutup aib kita. Itu sebab dia. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Moga cepatlah berlalu perkara ni. Dan kita pun meletakkan kepercayaan kepada pihak kerajaan sendiri untuk mereka fikir tentang masalah tersebut. Mereka pun dah mungkin habis jalan dah nak fikir. Tapi kalaulah sebahagian tempat yang dah hijau, kawasan hijau maksudnya kawasan yang tidak ada masalah terlalu banyak dan masyarakat tidak dibenarkan keluar daripada kawasan tersebut dengan dengan senang lenang. Maksudnya masih dikawal. Jadi dibenarkan untuk solat Jumaat khususnya dan kemudian dibuat munajat, dibuat majlis salawat. Maka insya-Allah khair. Tapi dah tak dibenarkan langsung. Semua aktiviti tak dibenarkan. Ya. Maksudnya bukanlah kita kata buka tu dengan maksud buka dengan sungguh-sungguhnya, tapi sekurang-kurangnya ada pencerahan, ada cerah sikitlah. Ya. Dah sampai 2 bulan dah orang tak pergi sembahyang Jumaat. Takut orang terlupa ya Jumaat tu ada. Tu Takut lepas ni hari ni hari apa tu? Hari Jumaat. Hari Jumaat ada apa tu? Sampai tak tahu ada sembahyang Jumaat. Nah. Seriau yang tu. Nah, ada tak perasaan tu dalam hati kita setiap Jumaat? Ke Jumaat jamai tak tak sembahyang Jumaat lagi minggu ni. Ke tak sembahyang. Oh, okey, boleh tidur. Kalau di Zawiyah cuti hari Jumaat. Oh, tidak Ke ada rasa dalam hati dah tak sembahyang Jumaat juga hari ni. Ada penyesalan sikit, ada rasa tak sedap sikit dalam hati dah. Masalah hukum kita tak boleh pergi sembahyang Jumaat tu bukan kita bincang di sini. Ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kalau dah dipegang oleh pemerintah begitu, kita serahkan kepada mereka. Tak perlu nak kata kita serahkan dosa kepada mereka. Dosa apa ni? Ya mereka melihat dengan apa yang mereka lihat. Kita lihat dengan apa yang kita lihat sekarang ni. Kita tak komplain dengan apa yang mereka letakkan. Cuma kita kata ikut SOP yang betul, tapi atur yang lebih terbaik. Kurus khilaf terus daripada buat 12 saja dan sebagainya. Buat 40 yang tak ada khilaf. 40 jemaah. Tak ada khilaf. Yang mustautin. Tak ada khilaf. Sah. Jadi yang 12 tu kalau kawasan yang sangat bahaya. Kawasan yang tak berbahaya difikirkan balik. Suasana dia macam mana. Tidaklah disamaratakan semua tempat macam tu. Macam tu je kita minta. Bukannya kita minta kena orang panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina disamaratakan semua tempat. Sebab ada tempat kawasan yang berbahaya, ada kawasan yang kurang bahaya dia. Maka diasingkan, dibezakan. Kurang-kurangnya tempat yang ni boleh mendoakan tempat yang lain. Dan juga doa dia kata di rumah pun boleh Ustaz. Ya memang pun di rumah boleh. Tapi tidak kita tak suruh sembahyang di masjid lah. Masjid, sembahyang di rumah pun boleh. Nabi suruh buat masjid. Awak suruh buat sembahyang jemaah. Awak suruh doa ramai-ramai. Maksudnya suruh jugalah dengan jamaah tu. Duduk. Itu saja maksudnya. InsyaAllah khair. Kemudian yusr. Diberikan kemudahan. Tengok dalam Quran Allah kata, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Semua dengan takwa. Maka dimudahkan urusannya. Kenapa susah hidup kita? Sebab tu kata para ulama, kalau ada kesempitan pada rezeki kita, lihat balik dengan amal kita. Sempit pada rezeki kita, tengok dengan amal kita. Bukan amal kita duk buat kerja ni. Sebab tu baca ayat Quran, وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا. Syarah ayat apa dia? Jangan kamu lupa nasibmu di dunia. Kena kerja. Nasibaka minad dunya ay al-amal. Taqwa kepada Allah Ta'ala. Tu nasibaka minad dunya. Bukan nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupa ni. Esok pagi nak kena kerja. Kalau tak kerja, tak boleh makan. Wala tansa nasibaka minad dunya. Guna ayat tu. Wala tansa nasibaka minad dunya ay amal fid dunya ila al-akhirah. Nak bawa apa kamu di akhirat nanti? Faham yang tu? Ni asyik syarah ke dunia. Syarah ke dunia. Habis. Bukan kita benci dunia. Tidak. Tapi kita kasih dengan kehidupan kita. Moga Allah Ta'ala jadikan kehidupan ni sebagai mazra'atul akhirah. Tamam? Yang dimaksudkan dalam hadis Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Iaitu apa dia? Hayatu fid dunya. Kehidupan dunia ni sebagai tempat untuk kita nak bercucuk tanam menuju ke akhirat. Tu. Yang ke-16, apa dia? Takfir. Diampunkan dosa, digugurkan dosa, dibesarkan pahala. Dalam Quran Allah Ta'ala kata apa? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Diagungkan, dibesarkan pahalanya, diampunkan dosanya. Dan yang ke-17, dimasukkan ke dalam syurga
dengan Al-Quran Allah Ta'ala sebut tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Cuba tengok no. Berapa ayat ni disebut ni? Dalam ni ada 20 kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Yang ke-19, yang ke-18 al-fauz. Inna lil muttaqina mafaza. Maksud fauz apa dia? Najah minan nar. Nah, boleh melepasi neraka dan selamat dia daripada neraka. Yang ke-19 ar-rahmah, diberikan rahmat oleh Allah. Lepas tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa rahmati wasi'at kulla syai'in fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Nah, rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini meliputi seluruh perkara. Fasa'aktubuha lilladhina yattaqun. Allah Ta'ala dah sebut secara umum. Rahmatku kepada seluruh perkara. Kemudian Allah Ta'ala sebut secara khusus kepada muttaqin. Dalil kata apa? Dalil kata ni ada sya'nun azim. Kelebihan dan kedudukan besar yang Allah Ta'ala beri kepada muttaqin. Yang ke-20, islahul a'mal. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Maka akan diperbaikkan amal kita dengan apa? Dengan sebab taqwa. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka dia akan mendapatkan sebaik-baik apa yang dia tuntut dan dia inginkan. Maka kata al-Imam, atqal wara akramul wara litastami'i. Nah, maka dengarlah apa yang aku sebut dan terimalah apa yang aku sebut, maka kamu akan mendapatkan faedah yang besar. Kita dah dengar tadi 20 faedah. Kalau siapa yang sempat catat, catatlah. Yang tak sempat catat, dengar baliklah. Nah, dengan ayat-ayat tersebut yang kita baca tadi, moga-moga Allah beri manfaat pada kita semua berkat majlis kita pada hari ini, berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung pada perkataan wasyukri innal ladzi ilaha qad syakara yaziduhu wa yura bil khairi dha tur'i. Nah, kita akan baca pada minggu depan. Moga-moga kita dapat memahami bait-bait syair yang telah disusun oleh Sayyidi Ma'ul Ainain dengan baik dan dengan syarahan yang telah kita sampaikan. Dan ucapan terima kasih kepada Fadil Ustaz Zuhair Abdullah, Mudir Ma'had Tahfiz Al-Imam Syafi'i yang menganjurkan majlis pada pada petang ini. Juga kepada para pelajar Matis dan juga seluruh yang mengikuti majlis kita pada petang ini. Moga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita semua dan teruskan doa kepada Allah. Moga Allah Ta'ala mengangkat ujian ini kepada kita semua, daripada kita semua, dan diberikan kelapangan kepada seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.